Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebentar tadi, pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk dalam membincangkan mengenai solat-solat sunat, qabliyatan dan ba'diyatan. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, solat-solat sunat boleh dibagikan kepada dua golongan, dua jenis solat sunat. Ada solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu dan ada solat-solat sunat yang bukan mengiringi solat-solat fardu. Solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu juga disebutkan sebagai solat-solat rawatib. Jenis-jenisnya adalah sebagai contoh solat qabliyatan, ba'diyatan. Qabliyatan berarti maksudnya solat sunat sebelum solat fardu. Ba'diyatan berarti solat-solat sunat selepas solat fardu. Sebagai contoh, sebelum solat fardu zuhur, kita mendirikan solat sunat. Itu qabliyah, qabliyatan. Selepas solat fardu zuhur, kita tunaikan solat sunat. Itu solat ba'diyah. Untuk kita mengetahui solat mana, solat fardu mana yang ada solat sunatnya, solat fardu mana yang tak ada solat sunatnya, insyaAllah ini yang sedang kita kupaskan bersama. Pada minggu yang lalu telah kita mengambil solat sunat yang pertama, yakni solat sunat sebelum subuh ataupun solat sunat sebelum fajar. Untuk pengetahuan para jemaah, kita jangan terkeliru apabila kita katakan solat subuh atau solat fajar sama. Jadi maksudnya, contoh, kalau kita nak tunaikan solat fardu subuh, sengaja aku tunaikan solat fardu subuh, atau kita nak sebutkan sengaja aku tunaikan solat fardu fajar, samalah tu insya-Allah. Usalli fardhu subhi atau usalli fardhu fajhi, maksudnya sama, itulah dia solat fardu subuh atau solat fardu fajar. Tetapi seringkali kita sebutkan solat fardu subuh lah. Tetapi sebelum kita mendirikan solat fardu subuh itu, ada solat sunatnya, qabliyatan. Jadi solat sunat subuh ini yang sangat ditekankan, seperti mana hadis minggu lalu telah kita bincangkan. Rasulullah SAW menyebutkan, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat sebelum fardu subuh atau 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bila kita nak tunaikan selepas azan subuh, maka sebelum solat fardu subuh, maka itulah dia kita tunaikan solat sunat fajar. Alhamdulillah, kita telah kupaskan perkara tersebut pada pertemuan kita yang lalu. Memang kita disunatkan membaca solat solat sunat subuh ini, sebelum subuh ini, pada rakaat pertama selepas membaca suratul Fatihah, kita disunatkan membaca surah kita disunatkan membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua pula, selepas membaca Fatihah, kita disunatkan baca Qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Namun sekiranya kekurangan masa, kita selepas baca Fatihah, kalau kita tak baca surah sekalipun, diperbolehkan dan solat kita sah. Di sana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu, dan nokta terakhir pada pertemuan kita yang lalu, pada minggu lalu telah kita bincangkan di muka surat 438. Alhamdulillah, selepas kita memberi salam, kita sedang solat qabliyah subuh, ya. Qabliyah tu sebelum solat fardu subuh. Selepas kita beri salam, kita juga disunatkan kita membaca doa, ya. Kita membaca doa, apakah doa-doa yang nak kita baca? Baik, ini dia nokta yang D. Membaca doa selepas mengerjakan solat sunat fajar. Imam Nawawi rahimahumullah di dalam kitab Al-Adhkar berkata, kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Malih yang bernama Amir bin Usamah dari ayahandanya bahawasanya annahu shalla raqatal fajri, bahawasanya dia pernah mendirikan 2 rakaat solat sunat fajar. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu raq'ataini khafifataini thumma sami'ahu yaqulu wa huwa jalisun. Dia mendirikan solat sunat fajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendirikan solat sunat fajar
sebelum ataupun berdekatan dengan dirinya. Kemudian beliau mendengar Nabi SAW membaca doa. Apakah doanya Nabi SAW baca? Oleh yang demikian, dia mendengar Rasulullah SAW membaca bacaan berikut di dalam duduk selepas selesai mengerjakan solatnya. Nabi membaca doa, Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzu bika minan nar. Nabi membaca 3 kali. Jadi selepas mendirikan solat sunat fajar itu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma ya Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Apakah maksud doa tersebut? Rasulullah membaca doa, ya Allah, Allahumma Rabba Jibril, ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, wa Israfil, dan Tuhan kepada malaikat Israfil, wa Mikail, dan Tuhan kepada malaikat Mikail, wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita disunatkan selepas kita tunaikan solat qabliyah subuh, kalau dapat kita membaca doa tersebut. Apa doanya? Mari kita baca bersama-sama. Ya, baca doanya, Allahumma Rabba. Jadi Rabba tu Tuhan, Rabb, ya. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta doa daripada sini mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca. Kita bermohon kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan malaikat Jibril, Israfil, wa Mikail, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak minta? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita mohon perlindungan Allah daripada azab api neraka. Kita membacanya 3 kali. Mudah ke tidak para jemaah? Jadi kalau dapat, kita lihat di sini. Pada waktu-waktu tertentu Nabi SAW membaca doa-doa yang tertentu. Jadi di sini dapat kita mengikuti pengajaran daripada apa yang baginda SAW melakukan untuk kita mengikut sama doa-doa yang Nabi SAW pernah bacakan. Ya, kita baca sekali lagi. Apa doanya? Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah. Jadi itulah doa yang boleh kita baca, ya, untuk kita cuba mengamalkannya. Baik. Dalam kitab yang sama juga kami meriwayatkan daripada Anas dari Nabi SAW sabdanya, man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salati ghada, yang bermaksud barang siapa membaca pada pagi Jumaat sebelum mengerjakan solat subuh. Apa doanya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Barang siapa membaca doa tersebut pada hari Jumaat sebelum solat subuh, dia baca apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Membaca 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, atau la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon pengampunan la astaghfirullahalladzi, aku mohon pengampunan Allah yang la ilaha illa huwa, di mana tiada Tuhan melainkan Dia, hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri, wa atubu ilaih, dan kepadanya aku bertaubat. Barang siapa membaca doa tersebut 3 kali pada pagi Jumaat sebelum solat subuh, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr, maka diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, dapatlah kita usahakan untuk kita cuba usahakan untuk membaca juga doa tersebut. Apakah doanya? Jadi doanya ada di muka surat 438. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini contoh doa-doa yang boleh kita baca berdasarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullah. Ini contoh para jemaah sebelum tunaikan solat fardu subuh. Jadi selepas tunaikan solat fajar, kalau dapat kita istighfar, kita berdoa. Doa yang pertama tadi, Allahumma ya Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajilna minan nar. Kemudian kita baca astaghfirullahalladzii la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, doa-doa yang boleh kita baca selepas tunaikan solat sunat subuh, solat qabliyah subuh, sebelum solat fardu subuh. Baik, kita sambung perbincangan di muka surat 439 daripada kitab Fiqh Sunnah kita. Baik, apakah perkara seterusnya? Dalam perkara ini para jemaah, muka surat 439, penulis membawakan perbincangan. Disunatkan juga berbaring sesudah solat sunat fajar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, selepas solat sunat fajar, kita disunatkan berbaring. Ya, jadi kita baring di lambung sebelah kanan kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a rak'atal fajri ittaja'a ala syaqqihil al-ayman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar, baginda terus berbaring dengan menjadikan sebelah kanan bahagian tubuhnya sebagai alas. Jadi di sini Nabi SAW selepas tunaikan solat sunat subuh, Nabi pun baring. Cuma mari kita renungkan, kalau Nabi SAW lakukan demikian, adakah kita juga nak lakukan demikian? Selepas solat sunat subuh kita baring. Habis ada jemaah bertanya pula, Ustaz, adakah sunat ini kita hanya disunatkan di rumah ataupun di masjid juga? Habis takkan lepas solat sunat, lepas azan, qabliyatan, lepas solat sunat subuh, semua baring? Pak imamnya baring, bilalnya baring, jemaah semua baring, jemaah lelaki baring, perempuan baring. Apa cerita? Di sini kita kena faham. Sebab tu kita kadang-kala kita baca hadis Nabi SAW bukan hanya dalam bab ini, tetapi secara umum kita kena faham konteksnya dan kita kena faham hikmah di sebaliknya. Pertama sekali, Nabi SAW, kenapa Nabi baring di lambung kanannya tadi selepas tunaikan solat sunat subuh? Ada beberapa perkara yang harus kita memahaminya. Pertama, baginda SAW mendirikan solat tahajud di waktu malam. Jadi apabila baginda SAW mendirikan solat tahajud, kemudian agak letih dan ingin merehatkan badannya, atas dasar demikian, selepas tunaikan solat sunat subuh, sementara menantikan para sahabat yang lain.
Jadi maksudnya kerana Nabi SAW tunaikan solat fardu subuh berjemaah. Jadi sementara menantikan ataupun untuk memberikan kerehatan kepada tubuh, maka mereka Nabi SAW pun baring seketika, rehatkan tubuh baginda SAW, kemudian akan mendirikan solat fardu subuh, dan Nabi tunaikan solat fardu subuh panjang. Seperti mana pernah kita bincangkan, Nabi membaca surah-surah yang panjang. Jadi memandangkan baginda selepas solat tahajud, kemudian masuk waktu subuh, tunaikan solat sunat qabliyah subuh. Jadi sementara nak tunaikan solat fardu subuh yang panjang tu, baginda rehat seketika. Jadi kita memahami konteks sedemikian. Kita pula, kita bangun, kita lepas mandi, kita tunaikan solat sunat subuh, kita pun bukannya solat tahajud berjam-jam. Jadi tubuh badan kita pun masih sihat. Maksudnya tidaklah lemah selepas mendirikan solat tahajud beberapa jam maksudnya. Jadi konteks kita berbeza. Itu maksudnya. Jadi atas dasar demikian, untuk kita ni, apatah lagi kalau kita berada di masjid, tak disunatkan untuk kita baring. Jangan pula selepas ini, seperti yang saya katakan, kalau dah habis musim COVID nanti katakan, lepas solat sunat qabliyah, tiba-tiba ada jemaah, saf pertama dia pun baring. Apa hal awak ni baring kat masjid? Ikut sunnah Nabi. Jadi kita kena memahami sunnah tu bagaimana. Apabila kita baca hadis, kita kena memahami konteks hadis tersebut, dan kita bagaimana untuk kita merealisasikan sesebuah hadis dalam konteks zaman kita dan sebagainya. Ini contoh pada jemaah. Selain daripada itu, Nabi SAW juga solat sunat seringkali di rumah baginda. Nabi SAW tidak solat sunat di masjid. Seringkali demikian. Jadi konteks juga berbeza. Atas dasar demikian, seperti yang saya katakan, kalau kita kat masjid, tak perlulah kita baring. Cuma secara umum kita baca, memang Nabi SAW selepas solat tahajud, kemudian masuk waktu subuh, baginda solat sunat subuh dan baginda rehat seketika. Selepas solat sunat tersebut dan baginda baring. Memang ada hadis seperti mana yang telah kita kupaskan tadi. Muka surat 439. Sekumpulan ulama hadis juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatal fajri fa in kunta naimatan ittaja'a wa in kuntu mustaiqidatan haddathani. Baik, Nabi SAW apabila selepas selesai mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar, baginda berbaring jika aku masih tidur dan mengajak aku berbicara jika aku telah pun bangun. Jadi Nabi SAW kadang-kadang tengok Aisyah masih lagi tidur, Nabi pun berbaring, rehat seketika sementara nanti menantikan iqamah. Para sahabat akan melonggarkan iqamah, baru baginda SAW keluar daripada rumah untuk mendirikan solat berjemaah. Seperti mana kita maklumi, rumah Nabi SAW bersebelahan dengan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ini contoh para jemaah. Ulama berbeza pendapat mengenai hukum berbaring selepas mengerjakan solat sunat fajar. Pendapat yang lebih kuat menegaskan bahawasanya dia disunatkan bagi seseorang yang mengerjakan solat sunat fajar di rumahnya. Namun tidak demikian bagi orang mengerjakan di dalam masjid. Imam Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari berkata, sebagian ulama salaf berpendapat bahawasanya berbaring selepas mengerjakan solat sunat fajar menjadi sunat bagi seseorang yang mengerjakan di rumah, namun tidak demikian jika dikerjakan di dalam masjid. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan dianggap kuat oleh sebagian guru-guru kami, memandangkan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW pernah mengerjakannya di dalam masjid. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, Nabi SAW lakukan hanya di rumah. Kerana Nabi SAW seringkali akan mendirikan solat sunat di rumah, bukan di masjid. Dan kalau kita di masjid, tidak disunatkan berbaring sedemikian. Selain daripada itu, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Nabi berbaring juga disebabkan selepas mendirikan solat tahajud yang lama, kemudian mendirikan solat qabliyah subuh, dan bakal mendirikan solat subuh di mana baginda akan berdiri lama lagi, insya-Allah. Dalam satu hadis yang sahih daripada Ibnu Umar, bahawasanya baginda pernah melimpas seseorang yang berbaring di masjid dengan batu. Demikianlah keterangan ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Imam Ahmad ketika ditanya mengenai hukum berbaring, bagi beliau menjawab, aku sendiri tidak berbuat demikian. Tapi jikalau ada orang yang melakukannya, maka itu pun baik. Jadi seperti mana ringkasan cerita, kita kalau kat masjid tu tak disunatkanlah kita berbaring. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
pada minggu yang lalu telah kita bincangkan bersama solat sunat subuh ini, solat sunat fajar ini sangat ditekankan. Sebaiknya para jemaah jangan sampai kita meninggalkan. Katakanlah kalau kita ni seseorang yang sibuk atau seseorang yang tak dapat istiqamah untuk melaksanakan solat rawatib-rawatib yang lain. Solat rawatib yang lain sebagai contoh qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur atau ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Kalau kita tak berkemampuan lakukan itu para jemaah, namun jangan sampai kita meninggalkan solat sunat sebelum fardu subuh. Ya, solat sunat fajar ini jangan sampai kita tinggalkan. Seperti mana yang telah kita kupaskan minggu yang lalu. Kerana apa? Ganjarannya besar. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh, solat sunat sebelum fardu subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cuma perbincangan seterusnya. Bagaimana katakan seseorang itu nak pergi masjid. Katakanlah konteks Singapura, katakan bukan musim Covid. Okey, dia keluar rumah. Dia kalau nak tunaikan solat sunat sebelum subuh di masjid, kemudian pergi masjid, pendek kata ketinggalan solat fardu subuh. Barang siapa nak tunaikan solat fardu subuh berjemaah, selalunya akan keluar sebelum azan subuh. Baik, maka dia keluar sebelum azan subuh. Katakan atas sebab-sebab tertentu sampai saja masjid, dah pun azan. Kalau dah azan, kalau sempat dia tunaikan solat fardu atau solat sunat subuh, alhamdulillah. Masalahnya katakan dia tak sempat tunaikan solat sunat subuh. Jadi bagaimana? Dia baru nak masuk masjid, Pak Bilal pun dah laungkan qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dah qamat dah. Kalau dah qomat, maka tak boleh kita tunaikan solat sunat subuh. Kerana telah dilakukan qomat untuk solat fardu subuh. Jadi apa nak buat? Maka dalam hal itu para jemaah, dia belum tunaikan solat sunat subuh. Tetapi dah qomat. Dia kena dirikan solat berjemaah. Dan tinggalkan solat sunat sebelum subuh tadi. Terus tunaikan solat berjemaah. Kerana solat fardu berjemaah itu lebih dituntut. Maka dia pun solat subuh berjemaah. Persoalannya, selepas dia tunaikan solat subuh berjemaah, dia fikir, aku belum tunaikan solat sunat sebelum subuh. Sayang sekali. Kerana dia seseorang yang beristiqamah, seringkali menjaga solat sunat sebelum subuh ini. 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi bagaimana? Sekarang aku dah telah pun qamat telah dilaungkan. Maka dia terpaksa terus mendirikan solat fardu subuh. Persoalan, boleh tak dia selepas solat fardu subuh, dia pun qada solat sunat sebelum subuh? Persoalan di sini, boleh tak solat rawatib diqadakan? Boleh tak solat sunat diqadakan? Solat sunat pun nak qada? Ya, bagi mereka yang sentiasa menjaga solat sunat, memang ketinggalan satu solat sunat itu rasa macam wasted, macam sayang sangat. Ini contoh. Orang yang dah memang seringkali tak mendirikan solat fardu, bagi mereka toslah kata solat sunat, tinggalkan solat fardu pun mungkin tak rasa bersalah. Tetapi seseorang yang beristiqamah secara tekun, mendirikan solat fardu, solat sunat, qabliyatan, ba'diyatan, kemudian tertinggal satu solat sunat, rasa macam rugi, sayang. Dan apatah lagi ketinggalan itu, solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka, dalam situasi sedemikian, dia sampai masjid, solat fardu telah didirikan, dia terpaksa join solat fardu berjemaah. Boleh tak dia tunaikan solat sunat selepas solat fardu? Jawapannya diperbolehkan. Ini adalah untuk mereka-mereka yang memang konsisten istiqamah mendirikan solat sunat qabliyah subuh, solat sunat fajar, solat sunat sebelum solat fardu subuh tadi, dia memang senantiasa lakukan. Maka sekali-sekala, kalau atas sebab-sebab tertentu, di mana dia tak sempat mendirikan solat sunat sebelum subuh tadi, maka dia boleh tunaikan solat sunat sebelum subuh itu selepas tunaikan solat fardu subuh. Persoalan, ada orang bertanya, Ustaz, bukankah selepas fardu subuh itu ada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan solat sunat? Ya, selepas solat fardu subuh adalah waktu yang dilarang mendirikan solat sunat tanpa sebab. Solat sunat mutlak. Tetapi kalau solat sunat yang ada sebab,
katakan selepas fardu subuh tu baru dia masuk masjid nak pergi kuliah, katakan dia tetap boleh mendirikan solat sunat, contohnya tahiyatul masjid. Dan dalam konteks ini dia tadi tidak berkesempatan untuk mendirikan solat sunat sebelum subuh, telah pun didirikan solat fardu subuh, dan di sana dia tertinggal fadilat yang seringkali diamalkan secara istiqamah, solat sunat fajar, maka diperbolehkan mendirikan solat sunat fajar tadi selepas mendirikan solat fardu subuh. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Itulah perbincangan kita seterusnya di muka surat 440. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yusalli raqatal fajri hatta tatlu asy-syamsu falyusalliha. Barang siapa yang belum mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar sehingga matahari telah terbit, maka hendaklah dia tetap mengerjakannya. Jadi maksudnya dia diperbolehkan mendirikan solat sunat sebelum subuh walau selepas dia mendirikan solat fardu subuh. Dalam hadis yang lain di muka surat 441 dari Qais bin Umar bahwasanya annahu kharaja ila subhi fa wajada Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi wa lam yakun raqatal fajri fa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada suatu kisah dari Qais bin Umar bahwasanya dia menceritakan dia suatu ketika berangkat menuju ke masjid untuk mengerjakan solat subuh, namun ternyata Nabi SAW sedang mengerjakannya, padahal dirinya belum sempat mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar. Akhirnya dia terus mengerjakan solat subuh dengan bermakmum kepada Nabi SAW. Jadi sampai di masjid tak sempat mendirikan solat, maka Nabi beliau datang terus tunaikan solat fardu subuh bersama Nabi SAW. Setelah itu dia berdiri lagi dan mengqada solat sunat fajar sebanyak 2 rakaat. Selepas solat fardu, beliau pun mendirikan solat sunat fajar yang dia tertinggal tadi. Melihat itu, jadi Nabi SAW lihat sahabatnya tadi, selepas solat fardu subuh, ada seorang sahabat berdiri tunaikan solat sunat. Jadi Nabi tak tahu solat sunat apa yang dilakukan. Baik, melihat itu Nabi SAW berjalan menghampirinya dan bertanya, solat apakah yang dikerjakan ini? Dia kemudiannya menjelaskan bahawasanya dirinya belum sempat lagi mengerjakan solat sunat subuh dan baru sekarang mengqadakannya. Mendengar itu Nabi SAW berdiam dan tanpa memberi komen ke atasnya. Jadi Nabi SAW mendekati beliau dan bertanya, lepas itu, solat apa ini? Jadi beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ma hadhihi solat? Solat apakah ini? Maka beliau mengatakan, dia menjelaskan, tadi tak sempat mendirikan solat fardu subuh, solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni adalah solat sunat sebelum subuh. Jadi beliau mengatakan menjelaskan kepada Nabi SAW tak sempat mendirikan solat sunat sebelum subuh, maka sekarang beliau mengqadakannya. Dengar perkara itu, Nabi pun biarkan Nabi SAW. Ini adalah disebutkan sebagai takrir Nabi. Takrir Nabi SAW menunjukkan bahawasanya Nabi membenarkannya. Nabi membenarkan, yakni diperbolehkan amalan tersebut. Kalau amalan itu tidak diperbolehkan, Nabi akan tegur sahabatnya tadi. Maka memandangkan Nabi tidak menghalang sahabatnya tadi, tidak memperbetulkan sahabatnya kalau silap, nescaya menunjukkan bahawasanya apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi adalah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, diperbolehkan. Di sini menunjukkan para jemaah, seperti mana kita kupaskan tadi, sekiranya seseorang itu sampai ke masjid, lalu didapati solat fardu subuh telah sedang didirikan ataupun telah dimulakan, beliau tak boleh lagi tunaikan solat sunat subuh, maka dia kena terus tunaikan solat fardu subuh. Kemudian selepas itu barulah beliau boleh mendirikan solat sunat qabliyah subuh, boleh diqadakan, sama ada balik rumah nanti, waktu duha nanti, atau immediately selepas solat fardu subuh tadi.
Demikian para jemaah berdasarkan hadis yang baru kita baca bersama. Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar bin Al-Husain bahawasanya Nabi SAW pada suatu ketika berada dalam perjalanan, disebab keletihan baginda dan para sahabat akhirnya tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan solat sunat fajar. Tidak sempat mengerjakan solat fajar, yakni solat fardu subuh. Mereka belum lagi bangun sehinggalah cahaya matahari mula menyengat mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan hinggalah sampai matahari naik tinggi. Selepas itu baginda menyuruh seorang supaya mengumandangkan dan seterusnya baginda mengerjakan solat sunat 2 rakaat yang biasa dilakukan sebelum fajar. Kemudian muadzin tadi mengumandangkan iqamah dan diteruskan dengan mengerjakan solat subuh. Jadi di sini dapat kita lihat Nabi SAW satu ketika di dalam perjalanan maka tertinggal mendirikan solat fardu subuh tadi, maka perbincangan di sini menunjukkan diperbolehkan mendirikan solat sunat subuh di luar waktu subuh. Katakan para jemaah yang dirahmati Allah, sekiranya di antara kita katakan pada sesuatu ketika, suatu masa tertidur sampai overshot, penat sangat atau sebagainya, bangun saja dah pukul 7.30 katakan. Subuh habis pukul 7.10 minit. Tetapi sekarang dah 7.30, dah habis waktu subuh. Maka dia pun berwuduk, dia pun mengambil wuduk, kemudian mendirikan solat, nak qada balik solat yang dia tertinggal tadi. Jadi di sini para jemaah, persoalan boleh tak dia tunaikan solat sunat subuh dahulu, baru tunaikan solat fardu subuh? Bahkan itu yang digalakkan. Kalau bagi dia memang sentiasa mengamalkan solat sunat subuh, maka sebaiknya digalakkan mendirikan solat sunat sebelum subuh dahulu, disebutkan sebagai solat sunat fajar. Kemudian habis solat, selepas beri salam, baru bangun, laungkan qomat, tunaikan solat fardu subuh pula. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Penulis mengatakan hadis-hadis ini semua menyatakan bahawasanya solat sunat fajar boleh dijadikan sebelum boleh diqadakan sebelum terbit matahari ataupun sesudahnya. Sama ada tertinggal kerana adanya uzur maupun tanpa uzur sekalipun. Malah mengqada solat sunat fajar tetap diperbolehkan tanpa mengira solat sunat fajar sahaja yang tertinggal atau kedua-duanya sekali yang merangkumi solat sunat fajar dan solat subuh. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, moga-moga ianya bermanfaat dan moga-moga kita dapat memahaminya. Itu kita kupaskan mengenai solat sunat fajar. Dan seperti mana saya telah sebutkan, saya ingin tekankan sebab kadang-kadang ramai ada beberapa jemaah agak confused. Apa maksud solat sunat fajar? Apa beza solat sunat fajar dengan solat sunat subuh? Solat sunat fajar dan solat sunat subuh ianya adalah solat sunat yang sama, dikerjakan sebelum kita mendirikan solat fardu subuh. Dan seringkali ditanya juga, solat sunat fajar ini, solat sebelum subuh ini nak tunaikan selepas azan subuh ke sebelum azan subuh? Jawapannya selepas azan subuh. Kalau kita mendirikan solat sunat sebelum azan subuh, itu adalah solat tahajud. Ya, selagi mana belum azan subuh, selagi mana belum masuk waktu subuh, maka kita dirikan solat sunat, semua dikirakan sebagai solat tahajud. Demikian para jemaah, dan alhamdulillah, moga-moga dapat kita beristiqamah untuk mendirikan solat sunat sebelum fardu subuh ini, walaupun dalam apa jua hal, bahkan kalau tertinggal sekalipun, kita boleh mengqadakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barang siapa ada persoalan, nanti boleh tulis di ruangan komen nanti insya-Allah. Kita meneruskan perbincangan daripada kitab Fiqh Sunnah kita dan kita sampai ke muka surat 442. Selepas kita bincangkan tentang solat sunat subuh, kita masuk perbincangan seterusnya solat sunat zuhur. Baik, solat sunat zuhur pula. Orang nak bertanya, Ustaz, kita disunatkan tunaikan qabliyah dan ba'diyah atau ba'diyah saja? Qabliyah tu sebelum fardu subuh, ba'diyah tu selepas fardu subuh.
Ada orang bertanya pula, Ustaz, kita nak tunaikan 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur? Kalau kita nak buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini perkara-perkara bakal kita kupaskan dalam bab ini. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, muka surat 442 daripada kitab Fiqh Sunnah kita. Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah menjelaskan, terdapat banyak hadis yang menerangkan jumlah rakaat solat sunat zuhur. Antaranya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Berikut ini adalah huraiannya. Baik, apabila kita katakan tentang solat sunat zuhur, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Jadi yang mengatakan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat tu bagaimana? Baik, yang mengatakan 4 rakaat tu berarti 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Yang mengatakan 6 rakaat tu berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Yang mengatakan 8 rakaat berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Ini solat-solat sunat zuhur. Ya, jadi kita kupaskan, mari kita renungkan. Hadis yang mengatakan solat sunat zuhur itu adalah 4 rakaat. Okey, 4 rakaat tu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Apakah antara hadis-hadis yang menunjukkan zuhur ni 2 rakaat 2 rakaat? Kita lihat. Muka surat 442. Dari Ibnu Umar katanya, Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin. Ya, aku teringat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat sunat rawatib sebanyak 10 rakaat. Jadi Ibnu Umar menjelaskan Nabi mendirikan solat rawatib. Solat rawatib tu qabliyatan ba'diyatan, 10 rakaat dalam masa sehari. Apakah dia 10 rakaat? 10 rakaat kan? Okey, 10 rakaat tu baik. 2 rakaat sebelum subuh, kita dah bincang, dah belajar. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dah 4. 2 rakaat selepas zuhur, dah 6. 2 rakaat selepas maghrib, dah 8. 2 rakaat selepas isyak, 10. Ya? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4, 2 rakaat selepas zuhur, 6, 2 rakaat selepas maghrib, 8, 2 rakaat selepas isyak, 10. Jadi ini 10 rakaat. Ibnu Umar menjelaskan, Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin. Rakataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakataini ba'daha, dan 2 rakaat selepasnya. Wa rakataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya. Wa rakataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat selepas isyak di rumahnya. Wa rakataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang saya sebutkan tadi. 10 rakaat. Nabi SAW melaksanakannya. Kalau kita mampu, Alhamdulillah, cuba kita dapat melaksanakan solat rawatib qabliyatan ba'diyatan 10 rakaat tersebut berdasarkan hadis ini. Di muka surat 443 dari Al-Mughirah bin Sulaiman katanya, Sami'tu Ibnu Umar yaqul, beliau mengatakan dia mendengar Ibnu Umar berkata, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yada'a raqataini qabla zuhri, bahawasanya tidak pernah Nabi meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, wa raqataini ba'daha, dan 2 rakaat selepasnya, wa raqataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa raqataini ba'dal isyak, dan 2 rakaat selepas isyak, wa raqataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini contoh 10 rakaat yang disebutkan. Orang bertanya, Ustaz, dalam hadis tadi tak disebutkan pula tentang sebelum maghrib, sebelum isyak, sebelum asar. Jadi bagaimana? Solat-solat itu memang ada solat-solatnya, nanti kita akan kupaskan, tetapi penekanannya tidak seperti solat sunat yang 10 rakaat ini. Kita rewind, kita revise. Apakah 10 rakaat kalau dapat kita istiqamahkan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 10. Itu bagi para ulama yang mengatakan disunatkan mendirikan solat rawatib sebanyak 10 rakaat pada setiap hari. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan disunatkan mendirikan solat rawatib sebanyak 12 rakaat. Kalau kita mampu, kalau kebetulan seseorang itu memang duduk di rumah, sama ada suri rumah tangga, ataupun dah pension, ataupun memang banyak masa terlapang, banyak masa luang, maka kalau dapat, jangan setakat buat 10, buat 12 rakaat setiap hari. Apakah pula 12 rakaat? Jadi perbincangan kita sedang bincangkan tentang solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur ada yang katakan 4 rakaat, ada yang katakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Yang kata 4 rakaat tu berarti qabliyatan 2, ba'diyatan 2 yang telah kita kupaskan. Ada yang mengatakan 6 rakaat. 6 rakaat berarti 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Apakah dalil mereka-mereka para ulama yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur? Dalilnya antara lain adalah hadis berikut. Hadis yang meriwayatkan 6 rakaat. Baik, muka surat 443. Kitab Fiqh Sunnah. Sa'altu Aisyata an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Syaqiq katanya, dia bertanya Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yusalli qabla zuhri arba'an wa ithnataini ba'daha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Aisyah menceritakan. Dari Ibnu Habibah binti Abu Sufyan bahawasanya Nabi SAW bersabda. Jadi Ummu Habibah pula menceritakan. Ini dengar, Nabi SAW ada bersabda. Tadi Ibnu Umar menjelaskan tentang solat Nabi. Nabi buat 10 rakaat pada setiap hari. Tetapi Ibnu Habibah menjelaskan Nabi pernah bersabda di mana beliau meriwayatkan. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis. Man shalla fi yaumin wa lailati ithnatay asharata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang mendirikan solat 12 rakaat pada setiap pagi, siang dan malam. Maksudnya 12 rakaat ini adalah solat sunat rawatib. Barang siapa mendirikan 12 rakaat siang dan malam akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga. Apakah dia? Yang disebutkan 12 rakaat tadi, arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepasnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya', dan 2 rakaat selepas isya', wa rak'ataini qabla salatil fajar, dan 2 rakaat sebelum mendirikan solat sunat, sebelum mendirikan solat fardu subuh. Jadi jadilah dia 12 rakaat. Dan hadis ini Nabi memberikan jaminan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mendirikan solat sunat pada siang dan malam, di waktu siang dan waktu malam, dalam sehari 12 rakaat, bunya lahu baitan fil jannah. Dibinakan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Ya, bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan baginya, dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang kita ini dah ada rumah di syurga, insya-Allah agak-agak kita dibenarkan masuk syurga ke tidak. Contohlah, ya, kita kalau tengok ada kondo kat depan rumah kita, kawasan kita tu ada kondo. Ada kondo, ada security guard. Kalau kita nak masuk kawasan kondo tu, security guard tanya, nak pergi mana? Nak pergi rumah kawan. Nak pergi rumah kawan, sementara dia telefon kawan. Nak benarkan ke tidak? Nak pergi mana? Nak pergi jalan-jalan, tengok-tengok. Dia tak kasi masuk. Pasal ini kondo, private property, tak boleh masuk. Tetapi kalau kita ni ada rumah kat dalam projek tersebut. Ni kondo ni, aku punya rumah kat dalam situ, tingkat 84.
Itu aku punya rumah. Tengok nama siapa? Fulan bin Fulan. Oh, masuk silakan. Awaknya rumah dekat dalam. Awak is resident. Resident dibenarkan masuk. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah itu di dunia, jauh beza perbezaan dunia dan akhirat. Kalau kita dah ada rumah dalam syurga, rumah dah ada dah para jemaah. Jadi insya-Allah kita ni dah ada residence, permanent resident dalam syurga. Secara umumlah bahasa kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang nak dibinakan baginya sebuah rumah di dalam syurga, cuba istiqamahkan mendirikan solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat pada setiap hari. Apakah ada 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya. 4 plus 2 jadi 6. 2 rakaat selepas maghrib, 6 plus 2 jadi 8. 2 rakaat selepas isyak, 8 plus 2 jadi 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 plus 2 jadi 12. 12 rakaat. Ini contoh, bahkan barang siapa mendirikannya siang dan malam, bunyalahu baitun fil jannah. Dibinakan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Hadis muka surat 443. Daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan pula bahawasanya Nabi SAW bersabda, Man salla fi yaumin wa lailati tnatai asyarata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa, ini kita dah baca tadi hadis tersebut. Hadis yang meriwayatkan 8 rakaat, ada juga yang menyebutkan 8 rakaat, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kita sedang bincangkan tentang solat sunat rawatib zuhur. Daripada Ummu Habibah katanya Rasulullah SAW bersabda, Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu lahmahu 'alan nar. Bahawasanya Nabi SAW menyebutkan bahawasanya barang siapa mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya daripada disentuh oleh api neraka. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memang kesibukan tetapi nak melakukan sunnah ikut apa yang dilakukan oleh Nabi, kita buat satu hari 10 rakaat. Bezanya adalah di waktu zuhur. 10 rakaat, 2 sebelum, 2 selepas. Kita nak dapat kelebihan, dibina bagi kita rumah dalam syurga, sebelum zuhur buat 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Kita nak ekstra lagi, diharamkan bagi Allah SWT akan mengharamkan daging kita daripada disentuh oleh api neraka, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Ini kalau kita mampu, terutama sekali mereka-mereka yang kebetulan memang ada banyak masa terluang, memang kebetulan berada di rumah, wallahu a'lam bishawab. Dan memang sebaiknya kalau dapat kita melakukan paling tidak 4 rakaat sebelum zuhur. Berdasarkan hadis-hadis ini muka surat 444 dan seterusnya, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia pernah mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika itu dia ditanya, mengapa kamu senantiasa mengerjakan solat sunat ini? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya, dan aku pun bertanya dengan mengemukakan soalan seperti mana soalan kamu itu. Lalu baginda menjawab, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabas sama' fa'ahbabtu an yarfa'ali fiha amalun salih. Rasulullah SAW menyebutkan, itu adalah saat di mana Allah SWT membuka pintu langit, dan aku suka sekali kalau amalan aku dipersembahkan pada waktu itu. Ini contoh amalan soleh. Jadi atas dasar demikian, Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula katanya, kana Rasulullah SAW la yada'u arba'an qabla zuhri wa raqataini qabla al-fajri ala kulli hal. Dan Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi SAW sering kalilah Nabi SAW dalam apa jua hal tidak akan meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini solat sunat. Solat fardu dah jangan bincangkan, kerana solat fardu memang tak akan ditinggalkan. Tetapi kita sedang bincangkan tentang solat selain daripada solat fardu, selain daripada solat wajib. Solat-solat sunat yang seringkali memang sangat digalakkan untuk kita beristiqamah dengannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula menyebutkan,
annahu kana yusalli qabla zuhri arba'an wa yutilu fihinna qiyama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mendirikan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan panjangkan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu fihinna ruku'a was sujud, dan Nabi menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi maksudnya solat sunat sebelum zuhur Nabi buat 4 rakaat, dan Nabi panjangkan dirinya, dan Nabi sempurnakan rukuk dan sujud Nabi SAW. Bukan dalam keadaan seperti mana kita melakukan cepat-cepat atau hit and run solat sunat saja. Dalam hal ini bukan sedemikian, tetapi Nabi SAW mendirikan dengan sempurna. Sebenarnya tidak ada percanggahan antara hadis riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan bahawasanya Nabi SAW. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, hadis-hadis tadi macam ada contradiction, macam ada percanggahan. Ada yang mengatakan Nabi SAW lakukan 2 rakaat, ataupun mengatakan Nabi mengatakan 10 rakaat dalam sehari. Ada pula mengatakan Nabi melakukan 12 rakaat dalam sehari. Ada mengatakan Nabi SAW melakukan 14 rakaat dalam sehari. Jadi bagaimana hadis-hadis tersebut? Jadi penulis mengatakan sebenarnya tiada percanggahan. Sebenarnya tidak ada percanggahan antara hadis riwayat Ibnu Umar yang mengatakan 10 rakaat itu, yang menjelaskan bahawasanya Nabi SAW pernah mengerjakan solat 2 rakaat sebelum zuhur, dengan hadis-hadis lain yang menegaskan bahawasanya pernah mengerjakan sebanyak 4 rakaat. Imam Al-Hafidh dalam kitab Fathul Bari berkata, adalah lebih baik sekiranya kedua-dua yang seakan saling bertentangan ini ditafsirkan dalam 2 keadaan, di mana ada kalanya Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat, dan ada kalanya pula Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahawasanya kedua jenis hadis ini ditafsirkan sebagai baginda mengerjakan 2 rakaat ketika berada di dalam masjid, manakala ketika berada di rumah baginda mengerjakan sebanyak 4 rakaat. Mungkin juga Nabi SAW mengerjakan solat sunat 2 rakaat di dalam rumahnya terlebih dahulu, lalu ke masjid dengan mengerjakan 2 rakaat lagi solat sunat. Jadi menurut khidmat Ibnu Umar, Nabi mengerjakan hanya 2 rakaat sebagaimana dilihat di dalam masjid, sedangkan 2 rakaat lagi di dalam rumahnya tidak diketahuinya. Namun Aisyah yang lebih mengetahui dengan kedua-dua perkara ini, di mana Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat di rumah terlebih dahulu, dan kemudian baginda mengerjakan 2 rakaat lagi di dalam masjid. Pendapat ini disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dalam hadis Aisyah yang menjelaskan bahawasanya Nabi SAW mengerjakan solat di rumahnya sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur, lalu baginda datang ke masjid. Sehubungan ini Abu Ja'far At-Tabari berpendapat bahawasanya Rasulullah SAW selalunya mengerjakan solat sunat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, dan jarang baginda mengerjakan sebanyak 2 rakaat. Jika seseorang itu mengerjakan solat sunat sebanyak 4 rakaat sama ada sebelum zuhur maupun sesudahnya, adalah lebih baik baginya mengucapkan salam setiap sekali 2 rakaat, sebagaimana ditetap dibolehkan mengerjakan 4 rakaat sekaligus. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi secara ringkas, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada riwayat katakan Nabi buat zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Ada riwayat mengatakan 4 rakaat. Jadi bagaimana? Jadi ini menunjukkan kadang-kala sebagian sahabat melihat Nabi buat 2 rakaat. Jadi itu yang mereka nampak di masjid. Kemungkinan ketika di rumah, Aisyah radhiyallahu anha yang berada di rumah Nabi nampak Nabi tunaikan lagi 2 rakaat, di mana para sahabat yang lain tak nampak. Jadi atas dasar demikian, sahabat yang tak nampak mengatakan Nabi buat 2 rakaat sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha nampak di dalam rumah buat 2, kemudian keluar buat lagi 2, total 4. Jadi afdalnya sebenarnya kalau kita berkemampuan, lakukanlah sebelum zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Dan kalau kita nak buat 4 rakaat, afdalnya, sebaik-baiknya kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Solat-solat sunat secara umum para jemaah, sunatnya, afdalnya digalakkan setiap 2 rakaat kita beri salam, setiap 2 rakaat kita beri salam. Tak kira solat sebelah siang atau sebelah malam, solat sunat kalau 2 rakaat demikian, kalau 4 rakaat setiap 2 rakaat kita beri salam. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah mengenai solat sunat subuh, solat sunat subuh yang telah kita kupaskan dan solat sunat zuhur. Persoalan mengenai solat sunat zuhur ini boleh tak kita qadakan juga? Baik, kita nak kupaskan. Solat sunat zuhur, katakan dah habis waktu zuhur, kemudian kita nak tunaikan solat fardu asar, boleh tak kita tunaikan solat sunat? Kita bukan cakap qada solat wajib, bukan qada solat fardu. Solat sunat zuhur. Boleh tak kita qada solat sunat zuhur sebelum atau selepasnya? Waktu-waktu bagaimana, senario bagaimana yang kita boleh qada solat sunat zuhur ini? InsyaAllah perkara itu kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Perbincangan hari ini kita telah menyempurnakan perbincangan kita tentang solat sunat sebelum subuh, dan ingat kita disunatkan berdoa solat sunat sebelum subuh. Selepas solat sunat sebelum subuh itu apa doanya? Allahumma, apa kita doanya? Allahumma ya Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Itu telah kita bincangkan hari ini, doa-doa selepas solat sunat sebelum subuh, dan kita juga telah kupaskan diperbolehkan kita mengqada solat sunat sebelum subuh, dan kemudian kita bincangkan hari ini solat sunat sebelum zuhur kita boleh buat 2 rakaat. Tapi afdalnya kita buat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, berdasarkan hadis di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa mendirikan solat sunat 12 rakaat pada siang dan malam, nescaya akan dibina baginya rumah di dalam syurga. Maka nescaya bunyalahu baitun fil jannah, dibinakan baginya sebuah rumah dalam syurga. Barang siapa yang istiqamah melakukan 12 rakaat. 12 rakaat itu apa dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kita berhenti di sini. Sekiranya di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan seterusnya pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Pada siapa ada soalan, silakan. Boleh kita bincangkan bersama para jemaah. Silakan, boleh tuliskan di ruang komen insyaAllah. Dan saya cuba membacanya. Dan untuk pengetahuan kita para jemaah, soalan-soalan ni saya akan hanya dapat termampu menjawabnya kalau kita dalam live lah ya. Sebab ada yang ketika dah habis live, mungkin mereka mereka mengikuti program kita ni waktu malam. Kalau mereka tulis soalan, sebenarnya dah tak live dah. Kita majlis kita pun dah habis. Jadi kalau kita nak soalan kita dijawab, kita kemukakan soalan tersebut pada waktu live. Jadi sementara saya belum off live ini, maka kita dapat jawab live juga insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada sesiapa ada soalan, silakan. Saya sedang go through komen-komen ini. Tengok kalau sekiranya ada soalan, insya-Allah ya. Baik, Puan Rohani Uthman bertanya, Ustaz boleh tak terangkan cara mengerjakan sujud sahwi, dan kalau kita tak hafal bacaannya, bacaan apa yang boleh kita gantikan? Terima kasih. Baik, untuk pengetahuan kita para jemaah, persoalan sujud sahwi akan kita kupaskan nanti. Tetapi untuk menjawab soalan ini, bagaimana tata cara mendirikan sujud sahwi kalau sekiranya seseorang itu meninggalkan, katakan dia terlupa duduk tahiyat awal, maka dia nak sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan sebelum itu, apa maksud sahwi? Sahwi itu kita terlupa, lalai. Jadi apabila kita terlupa, maka kita disunatkan sujud sahwi di penghujung solat kita. Pada rakaat terakhir, pada tasyahud akhir, kita duduk tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Selalunya selepas fil alamina innaka hamidum majid, kita berdoa dan kemudian kita beri salam. Tetapi memandangkan kita nak sujud sahwi, selepas fil alamina innaka hamidum majid, kita jangan beri salam, tetapi kita terus sujud. Allahu Akbar. Kita sedang duduk tahiyat akhir ni, sampai fil alamina innaka hamidum majid, terus kita Allahu Akbar sujud. Kemudian Allahu Akbar duduk. Kemudian Allahu Akbar sujud. Kemudian Allahu Akbar duduk. Lalu kita beri salam.
Jadi sujud sahwi itu sujud bagi mereka yang terlupa. uh, Dia tu adalah sujud, 2 kali sujud pada penghujung solatnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Dah habis baca tahiyat akhir, sebelum beri salam kita sujud Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian sujud Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian beri salam. Persoalan apa nak baca? Sebagian ulama ketika sujud sahwi itu menyunatkan kita membaca subhana man la yanam wa la yashu. Maksudnya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak terlupa. Jadi kita sebagai ulama mengatakan kita disunatkan membaca zikir sedemikian. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak terlupa. Kita ni manusia penuh kelemahan. Solat pun kadang-kadang terlupa. Bilangan rakaat terlupa. Tasyahud awal dan sebagainya. Jadi pada sujud sahwi demikian kita lakukan. Persoalan, Ustaz, kalau saya tak tahu baca subhana man la yanamu wa la yashu, apa nak baca? Kalau kita tak tahu baca doa itu, kita boleh baca saja doa subhana rabbiyal a'la. Boleh. Sebab ketika sujud kita memang disunatkan baca memuji kebesaran Allah, meninggikan Allah. Jadi kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar, rabbighfirli. Allahu Akbar, kalau kita tahu baca subhana man la yanamu wa la yashu, diperbolehkan. Kalau kita nak baca subhana rabbiyal a'la juga diperbolehkan. Jadi itu memadai. Lepas tu beri Allahu Akbar, lalu kita beri salam. Sempurnalah. Itulah sujud sahwi yang boleh kita lakukan. Sebagian ulama ada membezakan sujud sahwi selepas salam, sebelum salam, tetapi supaya tidak membingungkan kita kalau nak buat sujud sahwi, kita buat sujud sahwi di penghujung solat kita. Sebelum beri salam, kita sujud sahwi 2 kali. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pada soalan yang lain silakan. Soalan daripada Puan Som, boleh tak kita baca doa lain selain daripada doa yang dibacakan oleh Nabi SAW selepas solat sunat fajar? Diperbolehkan. Secara umum kita boleh baca doa, apa juga doa yang ingin kita baca bila-bila masa. Tetapi memandangkan Nabi SAW ada baca doa-doa tertentu pada waktu-waktu tertentu, baik juga kita sebelum baca doa-doa yang kita nak baca doa tu, kalau dapat kita hafal dan kita baca doa-doa yang Nabi SAW pernah baca. Apa doanya sebelum selepas solat qabliyah subuh tadi, solat sunat fajar? Allahumma ya Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi SAW, Allahumma ajilna minan nar. Baik, Ustaz, selepas imam beri salam, boleh tak makmum teruskan dengan baca dua-dua sebelum salam? Apa soalannya? Sebentar. Selepas imam beri salam, okey, boleh tak makmum teruskan dengan baca dua-dua? Apa? Oh, doa-doa sebelum salam. Baik. Dia begini, kalau kita tunaikan solat fardu, sebaiknya kita ikut pergerakan imam. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbir hatta yukabbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Apabila imam bertakbir, hendaklah kalian takbir. Jangan kalian takbir sebelum imam takbir. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Jangan kalian rukuk sebelum imam rukuk. Jadi maksudnya, kita sebaiknya kalau kita solat berjemaah, kita ikut imam. Kita jangan duk syok sendiri. Imam dah bangun daripada sujud, dah duduk, kita masih sujud lama. Jangan. Kalau kita nak sujud lama, kita solat ketika solat sunat sendirian, kita lamakan sujud, lamakan berdiri dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tunaikan solat, kemudian selepas kita baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, selagi mana imam belum beri salam, kita boleh banyakkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Imam belum beri salam, kita boleh baca doa-doa. Akan tetapi sekiranya imam dah beri salam, kita tinggalkan doa tadi, kita pun beri salam kerana mengikut imam. Kita ni makmum mengikut imam, imam dah beri salam, kita jangan terlalu lama sangat mukhalafah daripada imam.
Jangan terlalu lama sangat jarak bersama imam. Imam dah beri salam, kita habiskan doa yang sedang kita baca, kemudian kita beri salam. Tak digalakkan imam dah beri salam 1-2 minit, kita masih lagi dalam solat nak habis-habiskan doa. Jangan. Kalau kita nak memperpanjangkan doa-doa selepas tasyahud akhir, katakan nak memperpanjangkan doa-doa ketika sujud, ketika kita solat sunat, yang solat sendiri-sendiri tu, kita panjangkan doa-doanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan daripada Puan Siti Rogia. Antara solat sunat Isra' dengan solat sunat duha, mana lebih afdal? Nanti kita akan belajar dan kita akan bincangkan. Sebenarnya solat sunat Isra' itu adalah solat duha. Secara ringkas, walaupun ada ulama mengatakan tentang solat sunat Isra', tetapi afdalnya kita istiqamah dengan solat sunat duha. Ada yang ulama mengatakan yang solat sunat Isra' itu sebenarnya solat sunat duha, walaupun ada pertikaian di sana. Baik, Puan Safura menjelaskan lafaz doa selepas solat sunat fajar. Ya, jadi adakah sama Allahumma ajirna minan nar dan Allahumma a'udzubika minan nar? Sama. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'udzubika minan nar. Maknanya sama. Jadi kita boleh baca keduanya dan boleh juga kita ikut kitab kita lah ya. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami daripada api neraka. Allahumma a'udzubika minan nar, ya Allah aku mohon perlindunganmu daripada api neraka. Ya. Boleh kita baca keduanya. Daripada skrin saya, inilah doa, ini saja yang komen-komen dan soalan-soalan yang saya dapat lihat. Kadang-kala saya perhatikan, saya tak faham kenapa selepas saya tutup saja, kemudian saya akan dapat lihat banyak komen-komen yang lain keluar. Mungkin dia tak keluar ketika live atau sebagainya, saya tak faham kenapa. Okay, yang ni saya dah jawab. Sebentar ya. Saya cuba lihat apa-apa komen yang lain yang mungkin saya tertinggal. Okey, itu yang saya nampak di komputer saya lah ya. Saya lihat kalau tengok melalui handphone saya, ada tak komen-komen yang lain? Kepada siapa ingin bertanya, silakan bertanya. InsyaAllah kita akan kupaskan bersama. InsyaAllah. Kalau yang tak sempat atau yang saya tak nampak, saya mohon maaf, lain kali dapat utarakan. Boleh tak dibaca doa lain telah saya kupaskan. Baiklah. Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Dan sesiapa yang kalau nak bertanya tu, mereka perlu pergi ke grup kuliah Ustaz Azmi Abdul Samad ya. Sebab kalau saya diberitahu juga kalau di antara kita bertanya, sebab ada di antara jemaah mereka share atau forward majlis kita ni, kalau mereka bertanya di dalam ruang share tu, kadang-kadang cuma ada 1-2 komen saja. Sebab itu daripada ruang share. Jadi tak dapat buat apa-apa lain, saya takkan nampak. Jadi kalau nak bertanya, kena bertanya melalui ruang kita ni. Baik, terima kasih Puan Safura dan juga Puan Hawa yang menjelaskan. Tak ada soalan yang lain. Alhamdulillah, syukran. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.